Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Hari ini saya mau kita lihat ya, kalau sebentar tadi saya post satu video pembahasan daripada Ketua Pembangkang MP Larut. Ya, kita boleh nampak setiap isu yang dikatakan itu hampir semuanya dipolitikkan. Ini antara level standard yang ada pada pembahas-pembahas, khususnya Ketua Pembangkang MP Larut daripada Perikatan Nasional ini. Tapi berbeza pula akhirnya sahabat semua, YB Johari ya, ketika dalam sesi perbahasan untuk Belanjawan 2024 ini, beliau sempat menyekolahkan MP Larut ini yang mengarut, bukan saja MP Larut, tapi mengarut di dalam setiap perbahasan yang diberikan itu. Akhirnya dengan tidak semena-mena habis kena sekolahkan oleh YB Johari. Jadi menarik untuk kita tengok atau kita tonton bersama kenyataan ataupun perbahasan ya daripada YB Johari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita tonton. Saya juga ingin menyentuh soal subsidi bersasar. Tadi Larut ada sebut subsidi bersasar, dan jadi saya pun nak masuk subsidi bersasar ini kerana penting. Tahun lepas, kerajaan membelanjakan sebahagian besar daripada subsidi untuk bahan api, iaitu termasuk petrol, diesel, LPG dan juga sehingga mencecah hampir 62 bilion. Jika kita bandingkan dengan jumlah peruntukan cash transfer yang kita bagi kepada sumbangan tunai rahmah, iaitu lebih kurang, saya anggap lebih kurang 10 bilion. Rahmah kita bagi 10 bilion. Tetapi subsidi yang kita bagi yang tidak bersasar ini hampir 4 kali ganda daripada apa yang kita bagi kepada bantuan cash transfer rahmah ini. 4 kali ganda. Tapi yang itu tak bersasar. Yang ini bersasar. Yang ini tak bersasar tapi 4 kali ganda. Dengan menjimatkan separuh daripada subsidi bahan yang tidak bersasar ini, katakan kita jimatkan 20 bilion, kerajaan boleh meningkatkan peruntukan kepada bantuan sumbangan tunai rahmah ini. Kalau kita tak mau saving, kita nak bagi kat dia orang, sebanyak 3 kali kita boleh, 3 kali ganda kita boleh meningkatkan. Dengan menyusun balik subsidi yang tak bersasar ini kepada bersasar. Kuantum bayaran ini kerajaan boleh decide. Consumption, apa kebaikannya? Apabila kita bagi itu, cash transfer itu kita jangan bagi sekali, kita bagi tiap-tiap bulan. Dia akan membuatkan satu pusingan ekonomi through consumption. Consumption akan meningkat, berpusing, dan akhirnya industrialisasi akan membangun. Dia punya multiplier effect, kalau kita betul-betul susun strategi ini, dia akan memberi kesan yang sangat baik, bagus dan cekap kepada ekonomi, putaran ekonomi negara. Ini bermakna isi rumah berpendapatan rendah boleh menerima STR sekitar RM900 sebulan kalau bandingkan apa yang kita buat tak bersasar ni. Jika rasionalisasi subsidi bahan api ini dapat dilaksanakan. Tapi nak buat ini bukan senang. Kita kalau buat sekali one shot, dia tak boleh jadi. Kita nak pastikan kalau kita nak buat, kita ambil jangka masa katakan 5 tahun ataupun 10 tahun. Maknanya every year kita reduce, kita subsidi 10%, kemudian second year 10%, third year 10%, fourth year 10%. Maka apabila harga minyak jatuh balik, dia tidak lagi mencecah itu dan kita stop. Jangan reduce. Sebab harga minyak ni turun naik. Sekarang ni kita berdasarkan $100 per barrel. Sekarang kalau harga minyak jatuh balik 40 dan kita stop. Jadi ini adalah sangat dinamik kita menyusun targeted subsidi. Tapi kalau kita potong sekali one shot, dan kita akan dapat lihat bahawa inflation akan naik begitu tinggi. Kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang kita panggil underserved, tidak akan dapat manfaat ini, maka mereka ini akan tertinggal. Sebab itu dengan adanya sistem ini dan kita sebagai wakil rakyat 222 ahli parlimen, kita ada semua kawasan yang kita jaga. Kemudian dalam negeri-negeri juga ada Dewan Undangan Negeri, juga ada 500 lebih wakil rakyat. Maka mereka inilah yang memainkan peranan untuk memastikan mana-mana keluarga yang tertinggal, dan akhirnya selepas 5 atau 10 tahun kita boleh menyelesaikan DNA Malaysian economy yang bergantung kepada subsidi. Apabila kita bagi subsidi, dia bersasar. Tidak ada orang dapat kepentingan
daripada ini kerana tidak ada leakages ataupun kalau ada dia tidak sebanyak yang apa hari ini kita berdepan. Data yang kedua, sistem cash transfer ini adalah sistem terbaik untuk memberi bantuan terus kepada kumpulan yang memerlukan berbanding sistem subsidi pukal hari ini yang bukan sahaja bersifat regresif dengan memberi manfaat kepada yang bukan sahaja yang kumpulan berpendapatan tinggi tetapi juga mendedahkan kepada ketirisan melalui penyelewengan dan penyeludupan bahan api ini ke luar negara. Banyak kita punya subsidi diesel pun pergi ke luar negara. Saya menyambut baik komitmen Yang Amat Berhormat Tambun dalam ucapan bajet 2024. Beliau akan menyasarkan subsidi ini berfasa dengan menambahkan sumbangan tunai untuk mengurangkan kesan kenaikan harga bahan api tersebut kepada mereka yang tidak berkemampuan. Saya juga ingin menyentuh soal minyak masak. Contoh subsidi yang kita bagi kepada rakyat kita, tapi kita tak bagi cash transfer. Tapi kita bagi dia dalam bentuk minyak paket. Kerajaan mengeluarkan 60,000 metrik tan sebulan minyak paket. 60 juta paket sebulan untuk bagi kepada rakyat. Tapi akhirnya ada rakyat dapat. Rakyat tak dapat. Yang dapat foreign workers banyak beli. Pekerja-pekerja asing. Akhirnya rakyat tak dapat. Pergi mana-mana pasar raya, datangnya 10 kotak, 50 kotak minyak paket ini dalam sekelip mata hilang, habis. Jadi saya nak sarankan kerajaan melihat balik semula pengedaran minyak masak ini kerana dia banyak ketirisan. Kalau kerajaan betul-betul nak bantu rakyat di luar sana, iaitu mereka yang terdiri daripada B40 ataupun Tengan M40, kita jangkakan lebih kurang 5 kg lah minyak masak diguna pakai oleh mereka. Jadi kita bagi cash transfer je. Jadi kita save berbilion-bilion ringgit untuk kita beli harga ini. Yang Berhormat Titi Wangsa, Pucuk Borneo minta penjelasan sikit. Terima kasih Yang Berhormat Titi Wangsa kerana bagi ruang. Saya amat bersetuju dengan pandangan dan saranan Yang Berhormat Titi Wangsa untuk memberi cash secara terus kepada golongan miskin tegar dan juga B40 ini untuk menikmati subsidi minyak masak. Tetapi saya juga ingin bertanya pendapat Yang Berhormat Titi Wangsa sebab kita selalu mendengar harga minyak masak ini ataupun minyak sawit ini dulu harganya mendadak naik. Pernah fresh fruit bunch harga dia sampai ke 1,500 dan CPO mencecah harga 5,000 ke 6,000 ringgit satu tan. Tetapi masalahnya walaupun pada ketika itu harga minyak masak ini naik, semua pengusaha menaikkan harga. Tetapi sekarang ini harga telah menurun. Masalahnya walaupun harga menurun tetapi the retail price dengan izin di market-market masih harga yang masih tinggi. Mungkin kita perlu melihat di mana kerajaan harus penalize ataupun menghukum mereka yang mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan ini. Sebab apabila harga turun, mereka tidak menurunkan harga. Begitu juga dengan ayam dan telur. Sebab hari ini kita punya makanan ayam semua sudah turun. Tapi harga ayam tak turun. Harga telur tak turun. Jadi ada di dalam rangkaian pemakanan itu ataupun the value change, ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Apa pendapat Yang Berhormat Titi Wangsa? Saya sebenarnya bersetujulah. Sebab tu saya cakap, ini adalah satu isu yang sangat kompleks. Kompleks maksud saya ialah perkara ini sebenarnya dia memerlukan pendetailan. Selalunya yang kita nampak apabila polisi kita tak berjaya ni, kerana ada dalam rantaian itu dia rugi. Dia tidak dapat dia punya subsidi, dia tak dapat dia punya keuntungan. Sebab tu dia tertinggal. Macam minyak masak ni. Kita semua tahu. Saya nak fokus balik minyak masak ni. 60 juta paket kita bagi kepada orang. Lepas tu tak sampai kepada orang.
kepada rakyat. Kemudian kita pula kena bagi subsidi. Waktu harga CPO naik sampai 6,000 lebih per metrik tan, kita punya subsidi bagi 60 juta paket ni tiap bulan, combine hampir 4 bilion. Kalau 4 bilion kita habis, dapat kepada diorang ni tak apa, tak dapat. Jadi saya merasakan bahawa let's change kita punya style of bagi subsidi ni, supaya mereka boleh dapat benda itu dengan cara kita suruh dia pergi beli dengan harga pasaran, tapi kita dah subsidise dia, cash transfer. Kalau dia pakai satu bulan 5 kg, kemudian dia pakai dalam masa 3 bulan, itu pandai dia lah. Tapi kalau kita start nak feed dia pasal minyak paket ni, akhirnya minyak paket ni fall into a wrong person, wrong family, wrong industry. Dia orang datang buat ni, kadang-kadang some of this leakage pergi ke jadi ekspor. Jadi kita rugi. Jadi Salim saya Jaya minta celah sikit. Belah kiri. okay. Pak Speaker. Saya tertarik dengan cadangan yang kita baiknya berikan tunai secara langsung berbanding dengan kita bagi subsidi tetapi terdapat ketigrisan. Namun kalau kita berikan satu kuantum yang sekaligus kepada mereka, adakah rakyat juga akan mudah lupa bahawa saya dapat tu tapi tak guna untuk beli dan lupa sebenarnya kerajaan yang memberikan bantuan untuk menyelesaikan keperluan asas. Maka saya ingin tanya cadangannya, adakah kita boleh memberikan subsidi, masukkan dalam akaun dan kita boleh itemizekan apa jenis subsidi yang kita berikan dalam bentuk tunai kepada mereka, masuk dalam akaun mereka supaya mereka tahu ini adalah jasa kerajaan. Terima kasih. Dia sebenarnya kalau macam kita nak bagi, kalau penggunaan itu untuk setahun, kita bagi awal-awal bulan Januari, memang habislah duit tu. Kita kena bagi tiap-tiap bulan untuk dia punya subsistence, untuk beli barang-barang yang dah naik. Tapi barang-barang ni nanti dia akan naik turun. Tetapi industri secara keseluruhan dia tak terjejas. Yang paling penting kita kena protect industri ni, kerana industri ni akan boleh bagi kita self-sufficient in term of supply. Kalau kita tidak ada supply, tapi ada demand, kita akan berdepan dengan masalah yang sangat besar dan lebih besar daripada soal kita nak cerita pasal nak bagi cash transfer ni. Cash transfer ni kita boleh ulang. Saya nak sebut figures ini. Pada tahun 2022, jumlah subsidi yang kita bagi 77.3 bilion, mewakili 26.3% daripada government revenue. Dalam masa yang sama, Petronas bagi kita dividen 50 bilion, kita collect daripada Petronas 19 bilion untuk pita tax, kemudian kita dapat 6 bilion royalty tax, jumlah dia 75 bilion. Cuba bayangkan, Petronas bagi kita 75 bilion setahun, ini yang figure saya sebut ni, habis kita bagi kepada subsidi, kepada yang kita spend 77 bilion untuk subsidi. Bermakna hasil Petronas yang kita dapat tiap-tiap tahun ini sebenarnya habis ke subsidi. Kalau habis ke subsidi, dia sampai kepada targeted, dan tak apa. Saya nak bagi sebut, Sovereign Wealth Fund from Petroleum Revenue. Kita wujudkan satu, kita panggil KUAN, Kumpulan Wang Amanah Negara, yang datang daripada royalty ni. 1988 kita tubuhkan fund ini untuk simpan duit Petronas ni. Kita cuma ada hari ini 4.7 bilion US hari ini. Norway also pengeluar minyak petroleum. 1990 dia wujudkan fund ini. Hari ini dia USD 1.15 trilion. Dia punya cash reserve. Dia fund punya reserve. Timor Leste, dia baru wujud fund ni 2005. Hari ini dia ada 17.7 bilion. Apa yang saya nak tekankan? Kita sebenarnya negara kaya. Tapi duit yang kita dapat ini sebenarnya kita menstruktur kita punya subsidi ini banyak yang tak kena. Akhirnya kalau kita continue buat benda ni, kita akan berdepan dalam satu keadaan kita dah tak ada solution lain. Harap-harap Petronas ni continue lah bagi kita duit banyak tu. Ya. Okey.
Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh pasal FDI. Ya. Pelaburan adalah komponen penting dalam ekonomi negara dengan ianya menyumbang hampir 20% daripada saiz KDNK negara. Pelaburan mencipta pekerjaan untuk rakyat, membina kapasiti untuk kita mengeksport barangan kita keluar negara dan meningkatkan ekspor kita, menjana pendapatan kepada negara dan kerajaan. That is how important a foreign direct investment. Kemasukan pelaburan dalam negara juga menyokong kadar tukaran mata wang ringgit. Apabila mereka datang ke negara kita ni, dia bawa duit dia tukar kepada ringgit, demand ringgit naik, duit dia kita simpan, jadi kita punya international reserve. Walau bagaimanapun, pelaburan yang diumumkan mestilah kita realiskan untuk benar-benar negara kita mendapat manfaat kepada pelaburan tersebut. We must get that to realise it. Di sini peranan agensi seperti MIDA untuk memastikan segala bentuk kelulusan yang diperlukan di setiap peringkat untuk merealisasikan pelaburan tersebut dikemaskini dan disemak pada kadar yang secepat mungkin. Setakat separuh tahun ini, MIDA telah mengumpulkan 63.3 bilion pelaburan asing yang telah diluluskan, bukan realise, diluluskan. Tetapi mengikut DOSM, setakat 6 bulan pertama ini, pelaburan langsung asing yang masuk hanya 15.1 bilion, iaitu USD 3.2 bilion. Berbanding dengan Indonesia, 6 bulan pertama ini, realize saja 45.2 bilion USD. Vietnam, USD 13.4 bilion. Kita 3.2 bilion. Ini data adalah UNCTAD. Ini data yang dikeluarkan oleh agensi yang diiktiraf sebagai satu reference point. Tuan Yang di-Pertua, selain daripada pelaburan langsung asing ini atau FDI, komponen pelaburan yang lain yang tidak kurang penting adalah pelaburan portfolio yang melibatkan pelaburan dalam pasaran kewangan kita seperti saham dan bond dalam negara kita. Tahun lepas, aliran pelaburan portfolio negara kita menyaksikan aliran keluar bernilai 50 bilion dan setakat 6 bulan pertama tahun ini, aliran keluar pelaburan portfolio mencecah 25.2 bilion. Sejak 2018 hingga ke Jun 2023, berlaku aliran keluar pelaburan portfolio bernilai 188.4 bilion daripada pasaran kewangan negara kita. Pada tahun 2017, market capitalization pasaran equity di Bursa Malaysia mencecah 1.9 trilion. Hari ini sekitar 1.7 trilion. Konsisten dengan aliran keluar hampir 200 bilion pelaburan portfolio keluar daripada negara kita. Kesannya, dia secara tak langsung, dia memberi kesan kepada kita punya kedudukan mata wang kita. Indeks FBMM KLC pada suatu masa memegang rekod the longest bull run in the world, memegang rekod kenaikan nilai pasaran saham 12 tahun berturut-turut sejak 2008 hingga 2018. 1,836 indeks akhirnya jatuh kepada 1,290 hari tahun lepas dan ini naik balik 1,440. Aliran keluar wang ini dari pelaburan portfolio ini juga menyumbang kepada prestasi ringgit yang tidak begitu memberansangkan. Prestasi pasaran kewangan negara kita juga akan mempengaruhi pulangan pelaburan kepada institusi pelaburan seperti KWSP, PNB, Tabung Haji, LTAT. Ini adalah sangat penting kita pastikan bahawa pasaran saham kita sentiasa dinamik untuk mereka ini mendapat keuntungan dan juga pelabur-pelabur datang bawa duit juga dalam capital market kita. Atau yang betul. Saya juga ingin menyentuh soal government link company. Petikan bajet 2024, kalau saya boleh bacakan di sini. Petikan bajet yang telah dibaca oleh Yang Amat Berhormat Tambun, saya agak tertarik dengan perenggan ini. Institusi utama negara kita tidak boleh lari daripada matlamat asal penubuhan. Salah takbir urus lampau juga memaksa kerajaan menanggung kerugian tabung haji 20 bilion ringgit.
Felda 10 bilion ringgit, LTAT 2 bilion ringgit. Dalam berdepan masalah, amatlah tidak wajar institusi utama membuat penyelesaian menjual aset strategik. Maka institusi utama harus mempunyai pertanggungjawaban, mengurus secara hemah dan profesional serta merealisasikan potensi pelaburan jangka panjang demi kepentingan pemegang taruh. Datuk Yang Dipertua, bila kita sebut pasal GLC ini ataupun dana-dana ini, saya ingin menekankan semula soal apa yang telah saya sebut dalam Dewan ini sewaktu penyataan Menteri. Kita ada 3 kategori dana. Pertama yang menguruskan social security, iaitu dana persaraan pencarum dengan membuat pelaburan untuk memberi pulangan kepada pencarum seperti KWSP, Co-op, LTAT. Dia datang, dia melabur, kita contribute, dia mesti dapat maximize return. Dia mesti maximize the return. Kalau dia loss, dia mesti be able to cut loss untuk cari pelaburan lain. Kalau tidak, kita bukan bersifat sebagai dana pelaburan untuk social security ataupun persaraan. Type kedua atau jenis kedua ialah sovereign wealth fund yang memegang equity strategik dalam syarikat-syarikat berkaitan selain daripada memberi pulangan kepada kerajaan seperti Khazanah Nasional dan Kuan. Ini dana-dana wealth fund yang kita bila melabur, kita melabur because of a strategic reason. Yang ketiga ialah syarikat pengurusan dana dan untuk tujuan spesifik seperti PNB. Dia ditubuhkan asalnya entah untuk mengumpul Bumi Putra punya capital untuk dilabur dan untuk memberi maksimum return kepada pelabur-pelabur. Termasuk juga tabung haji yang menguruskan pelaburan untuk meningkatkan ekonomi ummah. Selain menjadi operator tunggal ibadah haji dan juga jemaah haji. Yang saya nak tekankan ini ialah kerajaan kena melihat balik semua. Mereka-mereka yang mengendalikan ketiga-tiga jenis fund ini, mereka mestilah bertanggungjawab sepenuhnya daripada pengurusan hingga kepada lembaga pengarah untuk memastikan bahawa semua ini tidak berbalik-balik kepada kerajaan. Kalau dia berbalik-balik kepada kerajaan, bermakna kerajaan ini bukan sahaja mentadbir negara, menjaga kerajaan, nak kena tadbir bisnes. Banyak syarikat-syarikat ini akhirnya apabila dia ada masalah, dia akan pergi balik-balik kepada kerajaan melalui fund-fund ini untuk keluar modal lagi besar. Sebab kita tidak reti nak faham dari segi konsep pelaburan dana. Bila kita melabur dana ini, kita lihat banyak negara-negara dunia ini, bila dia melabur dana, dia tidak lebih daripada 5-10%. Dia melabur 10-15% dalam mana-mana industri, syarikat, kemudian tengok pengurusan bagus, dia meningkatkan dia punya pelaburan. Daripada 5% ke 6%, 7%, 8%. Ataupun 10%, maksimum. Dan dia tak payah participate dalam dia punya management. Sebab dia fund, dia dana. Kemudian kalau dia rugi, jadi dia tengok management tak bagus, cut. Dengan izin. Just jual. Terima kasih. Sejujurnya, saya rasa misi dan visi Yang Berhormat Titi Wangsa berkenaan ekonomi agenda tu sangat jelas. Banyak baiknya juga. Saya dengar daripada isu rasionalisasi subsidi, pergantian kepada bantuan tunai. Cuma saya perlu ingatkan bahawa perkara ini ditentang dengan begitu jelas dan oleh pimpinan yang kini berada dalam kerajaan. Terbaik sahabat semua. Sebentar tadi kita mendengar itu dia satu perbahasan yang begitu padu sekali ya daripada YB Johari, MP Titi Wangsa ini ya, juga memberikan pencerahan yang lebih ya khususnya berkaitan dengan subsidi ini, dan juga beliau turut bersetuju dengan adanya subsidi bersasar ini
ia akan memberikan penjimatan yang besar kepada negara. Dan duit itu ya boleh diberikan sebagai bantuan sekaligus ya boleh digunakan untuk membangunkan negara, memulihkan ekonomi negara dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada YB Johari, terbaik habis disekolahkan MP Larut ini yang mengarut dalam perbahasannya. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapakun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya tepuk dadah tanya selera. Sekian jeda pada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.